A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita dapat berkat pada malam ni, marilah kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. وبعد. Hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Jawatan Kuasa Surau, sedang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah pada malam ni dapat sama-sama kita meneruskan pengajian kita dalam kitab Aqidatun Najin fi Ilmi Usuluddin. Jadi dalam kitab kita ini yang membicarakan berkenaan dengan hari kiamat. Saya rasa kita sampai muka surat 279, tak silap saya. Perbincangan kita yang lepas berkenaan dengan setiap hamba mengambil sahifahnya masing-masing. Rasanya lah, kalau tak silap saya. Jadi sekarang ni kita neraca timbangan. Saya tak ingat, saya tak tanda. Rasanya betul tak? Neraca timbangan, ya. Muka surat 279, neraca timbangan. Bismillahirrahmanirrahim, neraca timbangan. Dan demikian lagi, wajib kita i'tiqadkan menimbang dan timbangan. Antara perkara yang menjadi keimanan kepada kita, yang wajib kita imani, ialah di hari akhirat ada berlaku peristiwa timbang menimbang ataupun mizan. Ya, ada peristiwa timbang menimbang. Bahkan peristiwa timbang menimbang ni disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara 3 peristiwa yang paling dahsyat di hari akhirat. Kata Nabi dalam satu hadis, ada 3 keadaan yang sangat genting bagi seorang anak Adam di hari akhirat. Hingga kan kata Rasulullah, la yadhkuru ahadun ahada. Seseorang itu tidak ingat orang lain kecuali dirinya sendiri, kata Nabi. Yang pertama, peristiwa kita menunggu suratan amalan. Tangan kanan, tangan kiri atau daripada pihak belakang. Kita dah baca bab tu. Yang kedua kata Rasulullah, timbangan. Tunggu, nak timbang ni berat mana? Berat kebaikankah atau berat kejahatan? Dan yang ketiga kata Rasulullah, ketika mana melintas siratal mustaqim. Ini 3 benda besar dalam hidup kita. Sebutlah apa benda saja dalam kehidupan kita ni, tidak ada yang lebih besar daripada 3 perkara ni. Sebab itu kita sedang jemaah sekalian, apa saja masalah kita atas dunia ni, jika nak dibandingkan dengan masalah 3 perkara ni, masalah 3 perkara ni patut kita fikir. Ya tak? Kadang-kadang kita ni fikir sangat soal dunia, soal kehidupan, masalah kita di dunia ni. Ya, kita terlupa ada 3 perkara yang paling besar dalam hidup kita yang nak menunggu kita. Baik, yang kita nak baca pada hari ini, neraca timbangan. Jadi kata pengarang, wajib kita beriman berkenaan mizan. Sebab apa wajib? Sebab dalil sabit dalam Quran, dalil sabit dalam hadis. Terlalu banyak hadis yang menceritakan perkara ini. Maka adalah ia seperti kaifiat, yakni keadaan neraca dunia jua, pada kelakuannya, pada bahagian lidah dan tiang dan 2 daunnya. Baik, jadi nak faham, dia kata timbang ni macam mana? Macam timbang dunia lah, macam dacing tu lah. Macam kita nak faham lambang dacing, lambang Barisan Nasional, macam tu lah. Nak senang dia kata macam neraca timbangan. Di sudut apa dia kata? Yang pertama pada lidah dia. Lidah tu maksud apa? Lidah tu meter. Apa panggil? Meter tu lah yang bacaan, yang ada dia punya penunjuk tu. Mana meter tu lah yang nak menunjukkan 1 kilo, 2 kilo. Itu dipanggil lidah lah. Mata tu, istilah orang lama. Ya, dacing tu. Ini kalau saya rasa kalau generasi baru tak mungkin tak ingat. Tapi kalau generasi lama macam saya ni, ya, macam Tuan Imam, ya,
Banyak yang veteran ni dia mungkin ingat zaman dulu. Ada orang Cina jual ayam kat kampung. Dia pakai dacing tu lah. Tapi dacing ni banyak menipu. Dacing yang jenis ni menipu banyak. Sebab tu kalau pakai sekarang ni, memang kena tangkap. Sebab dia tidak tepat. Kiraan dia tak tepat, boleh senang cukup dimanipulasi. Benda dacing ni. Baik. Dia kata sama pada lidahnya, tiang dan 2 daun. Dia ada dua tiang tu lah. Dan 2 daun. Daun tu istilah kita panggil piring lah. Piring sekarang ni pada tempat nak letak. Yang kita nak faham, ya. Tiap-tiap satu daripadanya terlebih luas daripada segala lapisan, bukan lepasan, lapisan 7 petala langit dan bumi. Masya-Allah. Besar mana dia punya penimbang ni? Sebesar 7 lapisan langit dan bumi. Allahu Akbar. Besar sangatlah. Padanlah. Nak timbang amalan manusia. Amalan manusia ni kalau digambarkan dalam hadis terlalu hebat. Hebat macam mana? Nabi kata sebut, Subhanallah tamla'ul mizan. Sebut satu subhanallah penuh timbangan. Nampak? Kalau ahli zikir lepas sembahyang 33, 5 waktu, 150, darab 100 hari, darab 1000 hari, darab 10,000 hari. Berapa banyak timbangan. Jadi betul lah kata Rasulullah, Subhanallah tamla'ul mizan. Sebut subhanallah penuh timbangan terus. Allah, kayanya Allah, murahnya Allah nak bagi kita pahala. Ya tak? Lagi, subhanallah walhamdulillah tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Sebut subhanallah, sebut walhamdulillah, penuh langit dan bumi. Jadi kalau timbang dia setakat sebesar surau kita ni, berapa kali nak timbang? Sebab sebut subhanallah dah penuh timbangan. Tak? Agak-agak kalau kita ni fardu takdir lah, seumur hayat kita agak-agak ada kot 100,000. Katalah ikhlas kita buat kepada Allah, 100,000 semua masuk akaun. Allahu Akbar. Kayanya, murahnya Allah Ta'ala pada kita. Sebab itulah sidang jemaah sekalian, peluang nak masuk syurga ini cukup terbuka luas pada kita. Murah Allah Ta'ala pada kita. Sampai disebut dalam satu hadis Nabi yang terkenal, kalimatan thaqilatani fil mizan, khafifatani 'ala lisan, habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahal azim. Kata Rasulullah. Ada 2 kalimah yang lidah sangat ringan sebut. Kita nak sebut tu cukup ringan pada lidah. 2 kalimah. Biarpun sangat ringan pada lidah, thaqilatani fil mizan, sangat berat dalam menimbang. Letak timbang kalimah ni yang mudah disebut, berat terus. Lagi kata Rasulullah, habibatani ila rahman, sangat-sangat dikasihi oleh Allah pada orang yang menyebut kalimah ini. Apa dia? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahal azim. Maknanya fadilat, kelebihan zikir kepada Allah. Jadi padanlah. Ya tak? Kalau nak mengukur pahala manusia, timbangan dia sebesar langit dan bumi. 7 petala langit. Jadi tak boleh kita gambarkan besar macam mana. Kerana amalan manusia, baik amalan baik, baik amalan jahat, berlipat kali ganda. Ya? Macam kita buat amal kebaikan fi sabilillah, kadar minimum Allah Ta'ala bayar, ya, daripada 1 sampai 700. Bukan sekadar 1 sampai 700, itu kadar boleh lebih daripada itu yang boleh kita fikirkan. Maknanya terlalu banyak gambaran dia. Dan Jibril alaihissalam memegang ia dengan tiangnya dan menilik pada lidahnya, dan Mikail amin atasnya. Jadi ada 2 malaikat yang jaga situ. Yang tukang baca meter dia tadi tu, lidah tadi tu, apa panggil, meter lah, ya, Jibril alaihissalam. Ini tak boleh rasuah punya. Kalau manusia boleh rasuah lagi. Ini Jibril yang tak makan duit, tak makan bodek, tak makan puji. Jibril alaihissalam. Jadi lagi siapa jaga? Mikail yang amin, yang sangat jujur, yang sangat amanah kepada Allah. Dan tempatnya itu kemudian daripada hisab,
dan ditimbang akan segala manusia dengan timbangan yang satu. Jadi kata pengarang, ya, kita ni bila kita timbang, kita ditimbang selepas dihisap oleh Allah. Kita dah baca bab hisap. Hisap ni pula bila? Hisap ini selepas terima surat. Mula-mula kita terima suratan amalan. Ada yang tangan kanan, ada yang tangan kiri, ada yang tangan kiri daripada pihak belakang. Ashabul yamin ini orang selamat masuk syurga. Orang tangan kiri ini dua golongan. Satu fasik, satu kafir. Ya, fasik akan masuk syurga juga kalau betul iman dia. Cuma terpulanglah kepada Allah, bergantung pada dosa masing-masing. Mungkin 100,000 tahun dibakar dalam api, masuk syurga lah. Ya, kafir tidak masuk syurga selama-lamanya. Selepas terima suratan amalan baru dihisap. Hisap ni kita dah baca juga dalam bab lepas, ada 3 jenis manusia. Yang pertama, hisaba yasira, hisap yang mudah. Dikira oleh Allah dengan lebih kurang. Maknanya kalau kita ni segala pendapatan kita Tuhan akan tanya. Yang kita tahu hisap kita ni. Ya, yang pertama Allah Taala tanya berkenaan umur kita. An umrihi, umur kita Tuhan tanya. Ya. Yang kedua Tuhan tanya pasal ya, harta kita. Harta kita dari mana dapat, di mana dibelanjakan. Kemudian Tuhan tanya kita berkenaan dengan waktu muda kita. Waktu kita ni sedang jemaah sekalian, nasihat saya pada generasi muda, waktu muda ni bukan waktu semata-mata kita nak layan keinginan kemudaan kita. Kerana setiap orang akan ditanya oleh Allah waktu muda buat apa. Ya. Jadi waktu muda akan ditanya oleh Allah. Jadi yang pertama dihisap dengan mudah, yang kedua dihisap dengan hisap yang payah. Ya, hisap yang payah. Hisap payah ni umumnya akan masuk neraka lah. Dan yang ketiga disebut dalam hadis, yadkhulunal jannata bighairi hisab. Orang yang tiada hisap sama sekali. Masuk syurga tak ada hisap. Berapa ramai? Sebut dalam hadis 70,000 orang. 70,000. 70,000, kemudian kata Rasulullah, 70,000 ini boleh bagi syafaat 70,000 yang lain. Jadi jumlahnya ada berapa? 140,000. Agak-agak kita ni boleh masuk senarai tak 140,000? 140,000 masuk syurga tanpa hisap. Rasa-rasa 140,000, 60,000 ambil para sahabat je. Betul tak? 60,000 para sahabat. 40,000 lagi para wali. Baki lagi 40,000 para syuhada mujahidin. Kita ni lambatlah. Dah, jauhlah. Tak apalah, tak dapat masuk syurga tanpa hisap pun tak apa. Kita minta martabat yang kedua, masuk syurga dengan hisap yang mudah. Ya, itu harapan kita. Baik, selepas hisap barulah datang perkara ni, iaitu ditimbang ya amalan kita ini. Dan kata pengarang, segala manusia itu ditimbang dengan timbangan yang satu. Jadi dacing yang pakai itu satu je. Mungkin ada orang tanya juga, habis bila nak habis? Ya tak? Kalau kita hukumkan orang taman kota warisan ni pun nak timbang. Kota warisan ni kaya-kaya pula tu. Rumah ada 2-3 biji, kereta ada 3-4 biji. Seorang saja nak habis, timbang bila habis? Dengan segala jenis amalan, kebaikan dia, pahala banyak. Tak? Surau daripada sekecil-kecil ini jadi besar. Banyak yang bagi pahala, sumbangan. Ya. Jadi maknanya kata pengarang, timbangannya timbangan yang satu. Jadi kita tak usah fikirlah. Kalau timbangan satu ni bila nak sudah? Ini kerja Allah. Sebab tukang timbang dia bukan manusia. Ya. Tukang timbangnya para malaikat. Kerja Allah. Macam juga kita bahaskan dahulu sebelum ni. Yang mencabut nyawa itu mengikut pendapat para ulama ialah Israel. Ya tak? Satu lagi pendapat, Israel ni dia punya bos. Tentera-tentera dia banyak yang mencabut nyawa. Sama juga orang timbul soalan. Kalau sekali mati 200,000, tsunami sekali sapu 200,000. Israel nak cabut nyawa sempat ke dia nak cabut? Nah, sekejap seorang 200,000 di Aceh. Mati pula seorang di Somalia, mati pula di Mongolia.
mati pula di Amerika dalam waktu yang sama. Jadi kita tak usah fikirlah. Sebab yang buat kerja itu bukan manusia. Kalau kita manusia mana sabarlah, betul tak? Ni 1 minit sekalian kota warisan. Nanti 2 minit lagi dengkel. Mati kita. Tapi yang buat kerja ni tentera Allah. Sebab itu ada pendapat ulama kata Israel ni dia buat kerja bukan seorang. Dia ada tentera-tentera dia yang buat. Satu lagi pendapat kata hanya Israel seorang saja yang buat kerja. Tetapi dipermudahkan oleh Allah Ta'ala untuk dia menguruskan, mencabut nyawa ini. Sekira-kira berdasarkan hadis, manusia ini dan segala isinya seumpama satu hidangan semata-mata. Macam tu kerja dia. Jadi begitu juga timbangan ni satu. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal waznu yawma idzinil haqq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yazlimun. Jadi pengarang ni dia ambil ayat pendek tak? Tapi panjang lagi ayat. Apa maksud ayat ni dalam surah Al-A'raf ayat 8? Wal waznu yawma idzinil haqq, bermula timbangan pada hari itu benar. Benar ni maksud apa? Maknanya ada sungguh. Lagi maknanya adil sungguh. Faman saqulat mawazinuh faulaika humul muflihun. Mana-mana orang yang berat timbangan amalan kebaikannya, mereka adalah orang yang mendapat kemenangan. Wa man khaffat mawazinuh faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yazlimun. Sebaliknya, mana-mana orang yang ringan amalan kebaikannya, merekalah orang yang telah rugi. Yang telah rugi kerana sesungguhnya mereka telah menzalimi diri mereka sendiri. Jadi maknanya manusia yang buat maksiat kepada Allah dipanggil orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Baik. Suratul A'raf ayat 8. Dan satu daunnya daripada nur. Daun ni kita dah kata tadi bahasa lama. Bahasa kita moden ni piring lah. Ni saya pun tak faham, tak pasti. Ada lagi dacing macam tu, ada lagi ke sekarang? Ada ke tak? Ada kot tempat-tempat jauh-jauh. Tapi kalau kat pasar tak boleh jual tu. Rasanya kena tangkap. Jadi kita nak gambarkan ni, gambarkan daun dia tadi ataupun piring dia. Dan satu daunnya daripada nur, iaitu tempat taruh amal kebajikan. Dan satu daunnya zulumah. Zulumah ni makna kegelapan, lawan pada cahaya, iaitu tempat taruh amal kejahatan. Dan misqalnya itu zarah, supaya nyata adilnya. Baik. Satu daun ni untuk nur, tempat letak amal kebaikan. Sembahyang kita, ibadat kita, amal kebaikan semua sekali. Satu lagi zulumah, daun yang menimbang kejahatan, kegelapan. Segala kekufuran, kefasikan semua ditimbang oleh Allah Ta'ala. Sama ada benda tu benda hissi, benda dalaman, benda zahir ataupun benda maknawi, semua ditimbang oleh Allah. Iman kita pun Tuhan timbang. Iman kita Tuhan timbang. Kerana dizahirkan oleh Allah. Dalil dalam satu hadis, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak cerita kelebihan Abu Bakar. Abu Bakar ni apa lebihnya? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan kepada kita hebatnya Abu Bakar. Kata Rasulullah, "Lau wuzina imanu Abi Bakar bi imani hadhihi al-ummah la rajahat." Kalaulah ditimbang iman Abu Bakar, iman Abu Bakar seorang, dia seorangnya, kumpulkan semua iman umat ini, nescaya berat lagi iman Abu Bakar seorang. Samseng tak samseng Abu Bakar ni, dia seorang je. Iman dia seorang banding dengan iman seluruh umat Muhammad, iman Abu Bakar kalau ditimbang, kata Nabi, lebih berat. Faham pada kita, iman kita juga Tuhan timbang. Makna dizahirkan nanti di hari akhirat akan ditimbang oleh Allah Ta'ala dalam mizan. Jadi maknanya yang ditimbang ni sama ada amalan zahir maupun amalan-amalan yang batin seperti iman, kasih kepada Allah, cinta kepada Allah, cinta pada Rasul, semua dizahirkan dalam bentuk amal. Kemudian dia kata mithqal dia zarah.
Misqal ni maksudnya kadar ukuran. Apa panggil dalam istilah matematik tu? Macam kita timbang ni. Kalau timbang pasal, misqal dia 1 gram. Kalau kita bawa barang, timbang rambut anak kita yang kurang daripada 1 gram, jarum dia bergerak tak? Tak gerak, betul tak? Kita cukur rambut anak, cukur nak buat akikah lah ni. Pergi timbang pasal. Timbang pasal. Tak kena gaya, tak bergerak rambut anak pula, rambut botak. Nak dapat 1 gram pun payah. Jadi maknanya misqal timbangan pasal kita ni berapa? 1 gram. Betul tak? Jadi maknanya misqal timbangan hari akhirat ni zarah. Zarah ni kalau kita boleh terjemah mungkin 0.00000 gram. Saya tak tahulah di sudut matematik dia macam mana. Ataupun dalam istilah kita sekarang ni mungkin timbangan yang paling tepat rasanya setahu saya lah timbangan emas lah kot. Betul tak? Timbangan yang paling halus. Ada lagi yang halus pada emas orang timbang? Setakat ni lah. Kita kalau nak cukur, nak ambil buat akikah, bila kita akikah, sunat kita cukur rambut anak kita tu, bayi yang baru lahir tadi. Bila kita cukur, kita timbang. Timbang dengan mana? Kita pergi kedai emas lah. Pergi kedai emas, sebab kedai emas tu dia punya timbangan dia tu sensitif. Tak? Dia akan kira bukan 1 gram, dia kira lebih kecil daripada gram pun dia boleh kira. Kita ambil rambut tadi, dia boleh bergerak lah. Jadi kita dapat 3 gram. Jadi 3 gram, nilai kan lah 3 gram dengan kali dengan nilai harga emas. Kalau emas 150, darab 3. Tak? Emas 1 gram apa? 150. Lebih kurang lah. Jadi kalau 3 gram, kali 3. Rasa tak ada duit, nilaikan dengan nilai perak. Untung sikit. Nilai perak, mungkin perak RM20, katalah 1 gram. Saya tak tahulah, contoh lah. Jadi kalau rambut anak kita tadi berat 3 gram, nak bayar 450, banyak juga ni. Jadi kita nilaikan dengan nilai perak. Harus disebut hukum syarak, boleh. Kerana kita membayar nilai emas ataupun perak dalam hukum fiqah. Baik. Jadi timbangan yang halus yang ada sekarang ni mungkin yang setahu saya lah, yang senang yang kita nampak pada hari ni adalah timbangan emas. Jadi misqal ni timbangan yang lebih halus daripada tu. Sebab apa Allah Ta'ala cerita macam ni sedang jemaah sekalian? Sebab nak tunjuk kepada kita amal yang kita buat, baik besar atau kecil, semua akan diperlihatkan oleh Allah. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Buat amal walaupun sebesar zarah pasti akan nampak. Nampak bila nampak ni? Nanti di atas timbangan. Begitu juga kalau amalan jahat walaupun sekecil zarah akan diperlihatkan oleh Allah Ta'ala di hari akhir. Dalam hukum syarak, sebab tu dalam hukum syarak sidang jemaah sekalian kita sama-sama jangan memperlekehkan apa-apa amalan walaupun sedikit. Nak sedekah bukan mesti 1,000, tak? Mungkin RM1, mungkin 10 sen, mungkin 5 sen. Kerana dalam banyak-banyak hari kita sedekah, kita tak tahu yang mana sedekah kita yang Tuhan terima. Mungkin masa kita bawa 100 tu kita masuk tabung, duit kita 100 tu bukan duit yang bersih. Mungkin masa kita bawa 10 sen tu yang Tuhan terima. Jadi maknanya syarak menyarankan kepada kita siap amal ni ada nilai yang besar di sisi Allah, baik amal jahat apatah lagi kalau amal kebaikan. Baik. Miskalnya zarah supaya nyata adil. Maknanya lebih adil lah. Dia tak ada nanti kita timbang nanti 100 gram. Dia tak ada. Dia mesti ada 0. Maknanya sehingga kadar yang paling kecil. Maka yang ditimbang itu surah, yakni gambaran kebajikan dan kejahatan yang disurat oleh hafazah. Hafazah ni apa dia? Hafazah ni malaikat yang menjaga kita. Malaikat yang menjaga rekod amalan baik. Kita rekod amalan baik ini, kita ni dijaga oleh para malaikat di kanan dan kiri yang menulis amalan kita ni. Jadi maknanya di hari akhirat akan dijelmakan suratan kita ni, pahala-pahala kita ni ataupun dosa-dosa kita ni dalam bentuk benda.
zikir. Nanti datanglah bentuk zikir nanti. Besar macam mana? Tuhan nak timbang nanti. Ya, dalam bentuk surah, satu gambaran. Kalau macam sekarang kita tak nampak lah. Nanti di hari akhirat akan diperlihatkan oleh Allah Ta'ala. Terlalu banyak hadis yang cerita pasal ni. Ya. Sebab itu dalam satu hadis kadang-kala terdapat juga zikir yang besar fadilatnya. Ya. Begitu juga amalan yang besar fadilatnya sampai para malaikat tidak tahu bagaimana nak tulis. Nak digambarkan pahala tadi. Antaranya misalnya satu hadis yang meriwayatkan kepada kita fadilat menyebut zikir, ya. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ya. Fadilat menyebut ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Biasanya kita baca masa sebelum doa. Disebut dalam hadis, ya, dan dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir dia. Apabila seorang hamba itu menyebut kalimah ini, kalimah apa? Ya Rabbi lakal hamdu, wahai Tuhan segala puji bagimu. Kama yanbaghi li jalali wajhika, segala puji bagimu yang selayaknya dengan zat engkau, ya, dan kekuasaan engkau. Bila kita baca zikir ini, akan ada malaikat yang menulis amalan ni, dia tidak tahu nak tulis banyak mana pahala. Hebat zikir. Lalu malaikat ni, kata Rasulullah SAW, dia pergi naik ke langit, berjumpa dengan Allah. Lalu berkata, Ya Rab, wahai Tuhanku, sesungguhnya hamba-Mu baru sahaja menyebut satu kalimah yang kami tidak tahu menulis banyak mana pahala. Hebat sangat. Apa dia kalimah dia? Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultan. Maka kata Allah, tulislah kalimah itu dalam suratan amalan hamba-Ku. Maka apabila datang di hari akhirat, aku sendiri akan membalas pahalanya. Ini kelebihan zikir-zikir yang tertentu yang sampai malaikat tak tahu nak tulis pahala dia. Ya, hebatlah makna keutamaan zikir tadi, ya. Baik. Kata qil. Kata qil ni maksudnya pendapat. Dikatakan amalnya itu tapi dijadikan berupa lagi berjisim, maka ditimbang ia. Maka jikalau berat kebajikan daripada kejahatan, dimasukkan ke dalam syurga, dan berat kejahatan daripada kebajikan, dimasukkan kepada neraka, kadar lebihnya itu jua. Dan jikalau bersamaan beratnya, dimasukkan ke dalam syurga jua dengan kurniaannya jua. Baik. Jadi yang ditimbang ni, kata pengarang, ialah berkenaan dengan amalan. Amalan kita ditimbang. Jadi kalau kita lihat dalam perbahasan yang lebih detail, ada beberapa pendapat para ulama yang ditimbang. Satu pendapat kata, pendapat yang majoriti kata yang ditimbang itu amal. Tetapi ada juga yang berpendapat yang ditimbang itu selain daripada amal, tubuh badan manusia itu ditimbang. Berdasarkan beberapa dalil. Ya, maknanya kita ni, badan kita seekor ni ditimbang, masuk dalam timbang. Boleh tak dengan timbangan kita tadi membayar segala nikmat Allah Ta'ala beri? Itu satu. Dalilnya, yang pertama hadis. Apabila seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Abdullah bin Mas'ud, ya, satu hari dia naik atas pokok. Lalu ternampak kaki dia. Kaki Abdullah bin Mas'ud ni, kaki dia kecil sebelah. Dia orang yang tak begitu sempurna fizikal, Abdullah bin Mas'ud. Kaki dia kecil sebelah, macam cacat lah. Ya, kaki dia kurus. Sahabat-sahabat tengok Abdullah bin Mas'ud ni gelak, senyum lah, senyum tersipu-sipu lah. Dia kata, tengok kaki dia tu lucu, Abdullah bin Mas'ud. Ya. Bila Rasulullah tengok sahabat-sahabat tersenyum, seolah-olah mentertawakan Abdullah bin Mas'ud. Sahabat ni, Abdullah bin Mas'ud ni sahabat besar, sahabat hebat. Ya. Maka Rasulullah bersabda dalam satu hadis, atadhakuna min dhiqi saqai, kata Nabi, adakah kamu mentertawakan daripada kurusnya kaki Abdullah ini? Fawallahi, ya, fawallahi, demi Allah, ya, kamu mentertawakan kaki Abdullah. Demi Allah, kaki Abdullah ini kalau ditimbang dengan bukit Uhud, maka kaki Abdullah ni lebih berat di sisi Allah. Logiknya mana ada kaki timbang dengan bukit?
Bukit berapa ratus tan. Tapi hebatnya kaki Abdullah bin Mas'ud sebab apa? Kerana tuannya ni orang yang banyak ibadat kepada Allah, banyak berjihad di jalan Allah, memperjuangkan Islam bersama dengan Rasulullah. Timbang kaki dia berat lagi pada Bukit Uhud. Maknanya ada juga dalil kata yang ditimbang itu ialah anggota. Satu. Yang kedua, berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud, yang dikatakan timbang ni anggota. Yang tadi dia kata timbang ni amalan. Peristiwa di hari akhirat yang kita baca dalam kisah bab disebut dalam kitab akidah. Kisah ni cukup terkenal. Kisah belum berlaku lagi. Kisah seorang hamba Allah yang beribadat kepada Allah selama ratusan tahun, lebih daripada 500 tahun. Orang zaman Bani Israel beribadat, tinggal di puncak bukit, duduk atas bukit. Allah Ta'ala bagi dia air terjun dekat atas bukit tu, ya. Kemudian ada buah, dia makan. Kerja dia makan buah, minum air itu. Siang dia puasa, malam qiyamul lail. Hidup selama berapa tahun? 500 tahun orang Bani Israel, ahli ibadat. Akhirnya dia mati. Ini kisah ni akan berlaku lah hari akhirat. Orang ni dah mati dah, ya. Matilah dia, ya, sebagai seorang hamba yang saleh. Maka Allah Ta'ala berfirman kepada dia, wahai hambaku, masuklah engkau dalam syurgaku dengan rahmatku. Ini bab kisah kita, bab kita masuk syurga bukan dengan amal. Kita buka dalam bab fiqh, semua ada cerita ni. Bab akidah, masuk syurga bukan dengan amal. Allah Ta'ala berfirman kepada hamba ini, hamba yang saleh ni, wahai hambaku yang saleh, kerana engkau ni jenuh ibadat, 500 tahun ibadat, siang puasa, malam qiyamul lail, tak pandai buat dosa, maka engkau masuklah syurgaku dengan rahmatku juga. Maka hamba ni tiba-tiba dah suruh masuk syurga, samseng pula dia. Cakap banyak lah dia. Ya Allah, apa pula aku nak masuk syurga dengan rahmatmu? Aku ibadat 500 tahun, puasa siang malam qiyamul lail, duduk atas bukit, mana kenal maksiat, mana ada karaoke atas tu, tak ada apa-apa kelab pun, kerja ibadat di situ, ya. Aku nak masuk syurga ya Allah dengan amal ibadat. Nampak? Aku nak masuk syurga dengan amal ibadat. Maka Rasulullah cerita kita ni, akhirnya kata Allah Ta'ala perintahkan para malaikat, wahai malaikat, ambil hambaku ni, letak di atas timbang. Letak satu timbangan, letak amal kebajikan dia. Di satu timbang yang lain, kau timbang nikmat mata yang aku beri pada dia. Bukan terusan nikmat lain lah, nikmat mata cukup lah. Agak-agak dia boleh bayar tak bil mata Tuhan beri. Timbang. Timbang mata yang Allah Ta'ala beri dengan amal baik yang dia buat. Amal saleh 500 tahun. Timbang punya timbang rupanya amalan 500 tahun tak boleh bayar nikmat mata yang Tuhan beri. Lalu kata Allah, wahai malaikat, kerana hamba-Ku tak boleh bayar bil mata, ya, nak menunjukkan kesyukuran kepada Aku, kau heret hamba-Ku ini masuk dalam neraka. Ni kisah ni akan berlaku hari akhirat, ya. Tapi jadi pengajaran kepada kita akhir zaman. Bila nak bawa ke hari akhirat, akhirnya hamba Allah ni merayu kepada Allah. Ya Allah, aku merayu, aku bertaubat kepada-Mu. Aku tahu ya Allah, aku tersilap. Aku nak masuk syurga juga ya Allah. Biarlah masuk syurga dengan rahmat-Mu. Aku tahu aku masuk syurga dengan rahmat-Mu. Akhirnya hamba Allah Ta'ala ni masuk syurga dengan rahmat Allah Ta'ala, ya? Jadi cerita ni ulama istinbat dalam bab kita ni masuk syurga atau masuk neraka bukan dengan amal kita. Kerana kaedahnya yudkhilu may yasha, yaghfiru liman yasha wa yu'azzibu may yasha. Allah Ta'ala, ya, mengampunkan dosa siapa yang dia hendak, dia azab siapa yang dia hendak. Dia masukkan syurga siapa yang dia hendak, masuk neraka siapa yang dia hendak. Itu asas dia. Cuma cerita ni jangan difaham di sudut negatif lah. Faham negatif makna tak payah beramal lah. Itu orang bodoh, faham hadis tak betul. Makna kita faham kita ni walaupun banyak ibadat, jangan perasan. Jangan perasan mentang-mentang kita ni kaki masjid sejak umur 7 tahun dah jadi AJK masjid. Dah lama sangat dah.
Jadi apa ni, dah lama dengan masjid ni. Sembanglah kita, sama-sama Tok Imam, sama Tok Bilal. Tok Bilal agak-agak nanti darjat surga darjat berapa? Sembang sama tak boleh. Mana ada kita dalam bab ibadat, ya, kita sentiasa merasa takut. Sebab tu dalam konsep takwa dia kata al-khaufu war-raja. Takut kepada Allah dan berharap kepada Allah. Baik. Kisah tadi berdasarkan hadis yang sahih tadi diceritakan kepada kita ditimbang mata. Mana ulama juga istimbat antara yang ditimbang oleh Allah anggota badan. Sama ada anggota badan kita ni boleh bayar atau tidak nikmat yang Allah Taala beri kepada kita dengan amal kebaikan kita. Jadi walau macam mana pun kita ambil daripada dua perkara tadi, kesimpulannya dalil yang jelas menunjukkan amalan ditimbang. Namun di sana terdapat juga dalil yang menunjukkan anggota badan manusia itu juga ditimbang di dalam mizan. Tak ada masalah. Yang mana kita terima semuanya ditimbang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Cuma kata pengarang, bila ditimbang ni ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama, orang yang berat amalan kebaikan dia. Ini jelaslah. Berat amalan kebaikan, maka masuk syurga lah dia. Satu lagi keadaan yang kedua, orang yang berat amalan kejahatan dia. Mana amalan kejahatan dia berat, maka masuk neraka lah dia. Manakala keadaan yang ketiga, orang yang amalan kebaikan dia dan kejahatannya sama. Ni kebarangkalian ni payahlah. Ya. Dia punya mata dacing tak bergerak. Sama. Ini dia jahat pun dia buat, ya, baik pun dia buat, sama-sama. Ya. Berlaku orang macam ni. Ya. Kalau kita membuka dalam Al-Quran, ada satu surah, nama surah tu panggil Suratul A'raf. Dalam Quran kita akan jumpa satu surah nama Suratul A'raf. Apa maksud A'raf? A'raf ni mengikut pendapat sebahagian daripada ahli tafsir, A'raf ni maksudnya ialah orang yang duduk di satu tempat yang tinggi. Apa maksud tempat yang tinggi? Tempat yang tinggi ni ialah satu tempat di antara syurga dan neraka. Orang yang terkandas di satu daerah di antara syurga neraka. Tidak layak masuk syurga sebab amal tak cukup, tapi tak masuk juga neraka sebab dosa tak cukup banyak. Jadi dia duduk tengah-tengah. Yang mana Al-Quran merakamkan kepada kita, Ashabul A'raf ni ya, melihat macam-macam peristiwa. Ya. Yang pertama dia melihat, dia tengok pasal ahli syurga. Ahli syurga ni, dialog ahli syurga dengan ahli neraka. Ya, dia tanya pada ahli syurga, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Qalu na'am. Berkata Ashabul A'raf tanya pada ahli syurga, kamu dapatkah apa yang dijanjikan oleh Allah? Maka kata ahli syurga, kami dapat. Kemudian dia tanya pada ahli neraka pula, apa yang Tuhan janji kepada kamu? Maka kata ahli neraka juga, betul, janji Tuhan itu pun betul. Kemudian dia menyaksikan dialog antara ahli neraka dengan ahli syurga. Wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Ini disaksikan oleh Ashabul A'raf. Ashabul A'raf ni dia tengok orang yang duduk atas padan ni melihat apabila ahli syurga memanggil ahli neraka. Ahli neraka memanggil ahli syurga. Wahai ahli syurga, apalah kiranya jika sekiranya kamu memberi kami daripada makanan dan minuman yang ada dalam syurga. Ahli neraka minta kepada ahli syurga. Ya? Maka menjawab ahli syurga, sesungguhnya Allah mengharamkan makanan dan minuman ini kepada ahli neraka. Ini dia tengok ni, kita boleh rujuk cerita dia panjang lebar dalam Suratul A'raf, dalam muka surat yang keempat daripada Suratul A'raf, tak silap saya ya. Tengok kisah Suratul A'raf, terjemahan dia. Jadi maknanya memang ada orang yang berat amalan dia tu sama. Amal baik dia sama, amal jahat dia sama, ya. Cuma kata pengarang, akhirnya orang ini kesudahannya juga dimasukkan juga dalam syurga dengan kurnia Allah. Akhirnya masuk syurga juga. Cuma tak tahulah berapa lama dia duduk di atas padan tu. Ya.
Ini berapa lama? Wallahu alam, tiada keterangan dalamnya. Akhirnya orang yang bersamaan amalan ni, akhirnya dengan rahmat Allah dan kurniaan Allah masuk syurga juga. Dan hadir pada timbangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang hadir masa kita timbang tu Nabi. Ya. Sebab tu dalam satu hadis, ya, Nabi ni apabila seorang sahabat Rasulullah SAW jumpa pada Rasulullah, ya Rasulullah, dia kata, aku mohon kepada Tuhan minta syafaat. Aku atas dunia ni, dia kata, aku tak nak minta apa-apa daripada Tuhan. Ya, kita ni kalau kenal pemimpin, macam-macam lah kita minta. Sahabat ni juga dia jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, aku atas dunia ni tidak ada apa hajat pada Tuhan. Aku tak nak projek, aku tak nak jawatan, aku tak nak. Cuma aku nak satu saja, syafaat hari akhirat. Pandai sahabat. Ya, aku atas dunia ni aku tak nak apa-apa daripada Tuhan. Cuma aku nak satu saja, syafaat hari akhirat. Lalu kata Rasulullah, engkau akan dapat syafaat aku hari akhirat. Cuma dia kata, aku nak tanya ya Rasulullah, Tuhan kata saya dapat syafaat, mana nak cari Tuhan nanti? Orang ramai. Nampak? Ni nak jadi pengajaran. Ni sahabat ni pandai juga. Walaupun hadis ni tuju pada dia, tapi jadi pengajaran pada kita. Saya nak cari Tuhan nanti, nak minta tolong kabel nanti. Kabel pada hari akhirat ni nak cari ramai sangat orang. Nak cari Tuhan di mana? Kata Rasulullah, tunggu aku dekat kolam. Nabi kata, tunggu aku dekat kolam. Nanti kita akan baca bab kolam. Kolam nanti muka surat 282, kolam Rasulullah. Kata Nabi, tunggu aku dekat kolam. Faham pada kita, kita pun nak dapat syafaat Nabi nanti, cari Rasulullah dekat kolam. Cari Nabi dekat kolam. Kemudian dia tanya lagi, ya Rasulullah, kalau cari Tuhan dekat kolam tak jumpa, macam mana? Pandai pula dia ni, tanya lagi. Bagus dia ni. Dia tanya tu jadi rahmat pada kita. Kalau dia, iyalah gitu, tak ada benda lah kita. Kan? Tapi sahabat ni dia tanya sebenarnya bagi pihak kita. Makna faham pada kita, nak cari Rasulullah nanti bangkit padang mahsyar dekat kolam. Bukan ayat, bukan hadis tu khusus pada dia. Daripada kita semua. Ya Rasulullah, kalau Tuhan aku tidak jumpa dekat kolam, nak cari dekat mana? Kata Nabi, tunggu aku ya selepas timbangan, semasa nak melintas siratal mustaqim. Nabi kata, kau tunggu aku masa nak melintas titi, tunggu aku. Aku ada kat depan titi, kata Rasulullah. Faham pada kita, tempat kita nak jumpa juga Rasulullah sebelum melintas siratal mustaqim. Tapi ni hadis ni pengarang kata lagi satu, pada masa timbangan tu Nabi hadir. Ya. Cuma dalam hadis setakat yang saya jumpa, saya tak jumpa hadis yang menjelaskan perkara ni lah. Cuma mungkinlah pengarang kita ni dia sebut perkara ni adalah sandaran-sandaran dia daripada sumber-sumber hadis yang lain mungkin ya. Faham pada kita boleh jumpa Rasulullah pada kolam, kita jumpa Nabi pada masa menimbang, dan kita jumpa Rasulullah masa melintas siratal mustaqim. Ya, ini 3 saat genting yang kita nak jumpa Nabi. Demikian juga segala a'immah, yakni imam yang 4, melihat mereka itu pada segala orang yang mengikut mazhabnya. Ini satu pendapat yang pelik sikit lah. Pendapat yang pelik sikit, yang saya tak jumpa daripada mana-mana sumber. Kita sebutlah sini ya. Dia kata pengarang, selain daripada Nabi, imam yang 4, Imam Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi, duduk sekali juga tunggu situ. Ya, imam tunggu sekali. Jadi Imam Syafi'i nanti dia tolong tengok kita lah. Begitu juga Imam Maliki, pengikut Imam Maliki dia tolong tunggu depan ni. Baik, pada pendapat saya lah, ini saya bagi pandangan. Saya tidak menjumpa dalil yang menjelaskan perkara ni. Dalil yang menjelaskan berkenaan dengan hari akhirat, berkenaan dengan peristiwa imam mazhab tunggu tempat timbang. Kerana yang zahirnya hari akhirat ni, sedang jemaah sekalian ya, satu hari yang cukup dahsyat. Kalau kita lihat ya, sebelum daripada peristiwa hisab itu sendiri, apabila Allah Ta'ala mempamerkan neraka Jahannam, masa kita padang mahsyar, belum mula lagi suratan amalan ni, belum hisab ya. Waji'a yauma idzin bi jahannam, di hari akhirat pada hari itu didatangkan neraka Jahannam.
Sebut dalam hadis, kita dah baca sebelum ni tak silap saya. Nabi sendiri tengok neraka jahanam tu duduk. Nabi sendiri berlutut. Kalau Nabi berlutut, kita jenis labi-labi ni, Nabi pun berlutut. Ya. Sampai disebut dalam Al-Quranul Karim, la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman wa qala sawaba. Hari akhirat tiada siapa mampu berkata-kata kecuali orang yang diizinkan oleh Allah. Dalam hadis kata, la yatakallamu yaumal qiyamati illa al-anbiya. Hari kiamat tak ada siapa boleh bercakap berkenaan hal orang lain kecuali para nabi. Habis kalau nabi je boleh bercakap, imam mazhab jauh lagi pada nabi. Ini logik ni. Ya, jadi maknanya keterangan ni agak pelik lah. Jadi jangan kita jadikan sandaran lah. Saya pun tak jumpa dalil yang menjelaskan perkara ni. Ini mungkin hanya sekadar pendapat pengarang. Ya, pendapat pengarang yang saya cuba cari dalam banyak kitab juga, tak ada keterangan. Ya, walaupun begitu bukan kita nak menafikan kehebatan imam mazhab. Imam mazhab ni memang ulama hebat, ya, para waliullah. Tapi tidaklah sampai boleh tunggu tempat timbangan. Tapi nak kata mustahil perkara itu berlaku, tidak mustahil. Ya, boleh dengan izin Allah Taala. Ya, kerana sumbangan yang hebat, sumbangan yang besar kepada mereka kehadap umat ini. Dan juga yang kita rasa mungkin yang menjadi menolak pendapat ini, imam mazhab bukan 4. Imam mazhab fiqh ni bukan 4. Ya. Dan kalau kita lihat sahabat Nabi itu mazhab apa? Cuma jawab. Habis kalau Abu Bakar nanti nak tunggu masa dia timbang depan penimbang nanti, imam siapa nak tunggu? Abu Bakar. Saidina Umar, siapa nak tunggu dia? Imam Maliki ke Imam Syafi'i? Susah kita nak jawab. Betul tak? Sebab sahabat-sahabat umumnya dia tidak ada mazhab macam kita. Mazhab ni terkemudian. Satu. Yang kedua, mazhab bukan 4. Mazhab yang dikenali oleh orang awam dan masih survive, masih kekal sampai sekarang, ada 4. Di sana ramai lagi mazhab-mazhab, ulama-ulama mazhab. Sampai ulama mengira lebih daripada 18 mazhab. Mazhab dalam Islam ni mazhab fiqh lah. Mazhab fiqh ni lebih 18. Macam Imam Bukhari. Imam Bukhari mazhab apa? Dia bukan ada mazhab. Dia mazhab Bukhari. Mazhab sendiri. Imam Sufyan Ats-Tsauri mazhab sendiri. Cuma mereka ni kerana mereka tidak menyusun mazhab ni mengikut sistem dia. Kemudian kitab karangan macam 4 mazhab ni, dia ada kitab, dia ditulis, kemudian dia ada anak murid yang mengembangkan mazhab. Jadi survive, kekal lah mazhab tu sampai sekarang. Jadi kalau kita kata kalau 4 imam mazhab, habis orang yang mengikut mazhab Imam Bukhari, siapa tunggu? Nampak? Jadi maknanya keterangan yang mengatakan 4 imam mazhab yang menunggu masa ditimbang siratal mustaqim, keterangan ni agak pelik lah. Jadi kita maafkan pengarang selagi mana kita tidak jumpa dalil yang menjelaskan perkara ini. Ya? Jadi mana kita boleh baca saja, jangan jadikan sebagai pegangan. Kalau kita nak jadikan sebagai pegangan, mestilah berdasarkan dalil yang sahih daripada Quran dan hadis. Ya? Baik. Dan warid, yakni kedatangan daripada hadis istithna, orang yang 70,000 itu tiada hisab atasnya, mereka itu dan tiada timbang akan orang 70,000 itu, dan mensyafaatkan pula 70,000 itu tiap-tiap seorang daripada mereka. Ni kita sebut tadi lah. Rupanya orang 70,000 ni bukan sekadar tak dapat suratan amalan tadi, dia semua skip. Hebat sungguh. Tak? Suratan amalan pun dia tak ada, timbang-timbang pun tak ada. Maknanya masuk syurga bulat-bulat. Allahu akbar, hebat semua. Ikut pendapat pengarang ni lah. Ya. Tapi ada juga yang berpendapat semua manusia akan melalui dia. Saya berpendapat yang sahihnya macam itulah. Kerana perkara-perkara macam ni, benda hari akhirat ni tidak ada pengecuali. Umumnya tiada pengecuali. Walaupun ada banyak perbezaan pendapat. Macam tak juga kita tanya soalan mungkar nakir. Ya tak? Kita dah bincang dulu soal mungkar nakir. Semua manusia akan ditanya oleh mungkar nakir. Habis Nabi Muhammad mungkar nakir tanya tak? Soalan sekarang, Nabi Muhammad mungkar nakir tanya tak?
Jadi sebab tu kata para ulama, takkanlah mungkin nangki nak tanya mar rabbuka pada Nabi Muhammad, rasa tak munasabah. Jadi dia berpendapat dikecualikan. Tapi ada juga para ulama mengatakan tiada pengecualian, sebab cuma pertanyaan tadi bukan tanya macam tu. Sebab tu dia kata di sana ada soalan tashrif, soalan kemuliaan. Ya, macam kita lah nak buat satu syarat, nak masuk kerja mesti temu duga. Syarat masuk kerja. Ya tak? Ada orang temu duga betul-betul. Panel apa semua. Ada orang setakat jumpa pengarah je. Mai jumpa saya. Ni kita temu duga lah ni, kata dia. Temu duga juga. Cuma hanya sekadar berjumpa ketua jabatan. Jadi maknanya prosedur adalah prosedur. Macam juga disebut dalam Al-Quran yang zahirnya semua orang lintas siratal mustaqim. Wa im minkum illa wariduha. Setiap daripada kamu pasti akan mendatangi neraka jahanam. Kita ni pasti akan nampak neraka jahanam. Yang disebut dalam hadis, masa kita lintas siratal mustaqim. Tak ada kecuali. Hatta para nabi. Jadi ulama kata bila hurai ayat wa im minkum illa wariduha, setiap daripada kamu pasti akan mendatangi neraka jahanam, maknanya setiap daripada umat Muhammad, setiap manusia, termasuk para nabi. Sebab nak pergi syurga mesti melintas atas siratal mustaqim, dan di bawah tu adalah neraka jahanam. Ya. Baik. Jadi maknanya golongan 70,000 ini berdasarkan kata pengarang ini, ya, tidak ada suratan amalan, tiada ditimbang amal, tak ada. Sebab dia kata kalau ada timbangan jadi masyakkah bagi keduanya, bagi setengah orang yang asi dan dimudahkan bagi orang mukmin, maka keduanya ibarat daripada dilintangkan Allah Taala. Jadi pada pendapat pengarang, kalau orang macam ni pula ada juga timbangan, jadi kepayahan pada dia. Jadi di sini dalam bab ni ada khilaf para ulama. Khilaf macam mana, adakah golongan 70,000 tadi masuk syurga tanpa hisab, yang mensyafaat 70,000 yang lain, 140,000 orang ni, ada tak ditimbang amalan? Satu pendapat kata tidak ada timbangan, satu pendapat yang lain kata ada juga timbangan. Ini tak payah kita ni lah, ya. Ini hanya pendapat, tidak ada keterangan yang jelas. Dan adalah pada ketika itu yang memberi syafaat itu ialah segala rasul dan orang yang khawas yang mengikut bagi mereka itu. Ini satu istilah dipanggil istilah khawas. Apa maksud khawas? Khawas ni lawan bagi awam. Khawas, awam ni am. Maksud am ni apa dia? Orang-orang awam. Macam kita lah, orang awam, ya, orang awam. Satu lagi orang khawas. Khawas ni macam mana? Orang-orang istimewa, VIP lah. VIP mana ni? VIP hari akhirat, khawas. Dan lagi satu kategori dia, biasanya dia dibahagikan 3. Awam, khawas, khawasul khawas, VVIP. Itu pula faham dia tak? Satu orang biasa, kemudian VIP, VVVIP. Tak tahulah, ya. Khawasul khawas. Baik. Awam ni siapa? Awam ni orang mukmin biasa. Khawas ni siapa? Orang yang mendapat keistimewaan. Yang sebut dalam hadis, orang yang boleh memberi syafaat ni orang khawas. Siapa dia? Dalam hadis Nabi sebut, yashfa'u yaumal qiyamah al-anbiya wal ulama wasyuhada. Ada 3 golongan yang memberi syafaat hari kiamat. Yang pertama para nabi, yang kedua para syuhada, yang ketiga para ulama. Jadi mana faham pada kita, maksud khawasul khawas para nabi, nabi dan rasul. Maksud khawas ialah para ulama dan para syuhada. Ini orang boleh beri syafaat, ya. Sebab tu kita sedang jemaah sekalian, ya, dalam bab ni untuk kita dapat syafaat, ya, ya, kita hendaklah bersama-sama dengan orang yang khawas. Maknanya bersama dengan orang yang dekat dengan Allah, golongan awliya Allah, kekasih-kekasih Allah, orang yang cintakan kepada agama, ya, orang yang ahli ibadat, orang yang berilmu, yang beramal dengan ilmu dia. Mudah-mudahan sedikit sebanyak kita dapat tumpang di hari akhirat, ya. Walaupun syafaat ini, kata pengarang, ya, syafaat ini berbeza mengikut keadaan masing-masing.
Maka pertama orang yang memberi syafaat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka syafaat yang besar itu ialah kesenangan daripada panjang wukuf dan memasukkan ke dalam syurga dengan tiada hisab dan mengeluarkan orang yang ada padanya hati satu misqal zarah daripada iman tertentu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi lah paling besar sekali. Syafaat Rasulullah. Syafaat paling besar syafaat Rasulullah. Sampai macam mana orang yang nak masuk neraka pun boleh Nabi bawa keluar lagi dengan rahmat Allah. Syarat dia apa dia? Ada iman walau sebesar zarah. Dah masuk neraka, boleh dibawa keluar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, syafaat Nabi. Jadi maknanya antaranya kata pengarang kesenangan daripada panjang wukuf. Kita wukuf ni berdiri di padang mahsyar ya, sekurang-kurangnya 7,000 tahun. Kita dah baca dulu. Pertama 1,000 tahun menunggu perintah Allah. 1,000 tahun yang kedua mencari Nabi Adam. 1,000 tahun yang ketiga cari Nabi Ibrahim. Sampai ulul azmi cari semua ya, baru dapat 6,000 tahun. Kemudian tunggu hisab 7,000 tahun. Tak tahulah nak tunggu sampai masuk syurga neraka tu berapa ribu tahun ya, lama. Jadi makna syafaat Nabi ni menjadikan orang yang berada di padang mahsyar tu rasa ringan. Dalam hadis kata kepayahan di hari akhirat ini bagi orang mukmin sekira-kira menunaikan sembahyang yang pendek. Itulah susah. Orang mukmin pun susah, tapi sekira-kira 2 rakaat yang pendek. Ada setengah pendapat kata sekira-kira di antara zuhur dengan asar. Orang mukmin. Mana susah juga tapi sekejap. Orang yang tak beriman pada Allah dia rasalah 10,000 tahun. Ya. Belum masuk neraka lagi. Ini baru kepayahan padang mahsyar. Jadi syafaat Rasulullah ni banyak. Ya, masuk syurga tanpa hisab dan mengeluarkan orang daripada neraka kepada syurga. Jadi semua kita ni berharap kepada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bersekutu bagi orang lain pula pada mensyafaatkannya seperti mengeluarkan ahli tauhid daripada api neraka. Beberapa jamaah orang mukmin dilepaskan daripada maksiatnya. Maka adalah syafaat itu pada kadar darjatnya pada Allah. Jadi maknanya kita ni juga ya, para syuhada boleh beri syafaat juga. Ya, para syuhada disebut dalam hadis ya, yang sahih boleh beri syafaat kepada ahli keluarga dia. Ya. Begitu juga para penghafaz Quran boleh beri syafaat kepada 2 ibu bapa dia. Ya. Dan banyak lagi dalil-dalil dan keterangan. Jadi semua kita ni berharap kepada syafaat, khususnya di hari akhirat nanti. Baik. Jadi nak meringkaskan ataupun nak merumuskan ini, ya, kita semua mengharapkan syafaat ataupun kemudahan di hari akhirat, khususnya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah prasyarat kita nak dapat syafaat Rasulullah? Ya. Jadi yang pertama kita nak dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni ialah kita ya, memperbanyakkan selawat pada Nabi. Memperbanyakkan selawat pada Nabi. Ya, jadi maknanya dalam sehari semalam kita cuba memperbanyakkan selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan memperbanyakkan selawat pada Nabi, mudah-mudahan kita dapat syafaat. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan kita mengamalkan sunnah. Sunnah daripada perkara yang sekecil-kecilnya sampai perkara besar. Apatah lagi kalau sunnah yang bersifat wajib. Jadi kita amal sunnah. Ya. Kadang sunnah ni, ya, benda tu hanya sekadar benda kecil. Seperti janggut. Bukan benda besar janggut. Ya. Tetapi dilihat sebagai salah satu tanda kecintaan kita pada Rasulullah. Kita di sini dalam berpegang dengan pendapat dalam mazhab Syafi'i, tidak melihat janggut itu sebagai satu benda besar. Tapi orang mazhab Hanafi, mazhab Hambali dia cukup berat masalah janggut ni. Sampai kalau tu imam Bilal tak ada janggut dia tak bagi azan. Jangan main. Ya. Kalau kita cuba pergi sembahyang masjid Imam Hanafi. Pergi India, Pakistan, kita tak ada janggut, pergi azan. Disuruh ulang azan. Ya, sebab dia melihat sebagai benda tadi sebagai benda berat, besar. Ya. Kita dalam mazhab Syafi'i tidak melihat itu sebagai suatu perkara yang melibatkan hukum syarak, maknanya tidaklah berdosa. Cuma dihukumkan sebagai makruh. Tinggal lagi ianya keutamaan-keutamaan yang sewajarnya kita ambil. Kemudian yang ketiga ialah kita menghafaz hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya Imam Nawawi pernah mencadangkan kita
menghafaz 40 hadis. Sebab tu dia ada kitab hadis 40. Dengan tujuan supaya orang-orang awam dapat belajar hadis, dan sekurang-kurangnya setiap orang Islam hafaz 40 hadis Nabi. Kerana ada keterangan yang menjelaskan kalau kita hafaz 40 hadis, ya, kita mudah-mudahan dapat syafaat Rasulullah. Tak banyak, bukan 4,000, 40 hadis je. Waktu kita hadis 40 ada, ya tak? 40 hadis. Jadi menghafaz hadis Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, termasuk mengamalkan doa-doa yang tertentu. Juga kita boleh dapat syafaat. Antara doa yang paling mudah yang memungkinkan kita dapat syafaat berdasarkan hadis Rasulullah SAW ialah kita membaca doa selepas mendengar azan. Lepas kita dengar azan, Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Kita doa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah. Apa dia wasilah? Nanti kita baca wasilah. Wasilah ni satu istana dalam syurga yang paling hebat, seumpama matahari kedudukan dia, istimewa. Kurniakanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu wasilah, wal fadilah, kedudukan yang tinggi, maqam mahmud, maqam yang terpuji. Maqam terpuji yang memberi syafaat, yang tiada orang boleh memberi syafaat, yang telah engkau janjikan. Jadi kata Nabi, mana-mana orang yang membaca doa ini selepas mendengar azan, halat syafaati, dia berhak menuntut syafaat aku di hari akhirat. Ini amalan yang mudah lah, ya tak? Jadi waktu kita jangan pandang remeh lah amalan berdoa bila mendengar azan, ya, doa, kerana doa itu memungkinkan kita dapat syafaat. Jadi itulah yang mungkin yang boleh kita bincangkan pada malam ni. Mudah-mudahan kita dapat pengajaran yang cukup banyak, khususnya bagaimana amalan-amalan yang memungkinkan kita, ya, sejahtera di saat neraca amalan kita ditimbang di hari akhirat. Wallahu a'lam. Mungkin ada, kalau ada satu dua soalan kalau nak tanya. Ada, ya? Jadi yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, sebarang kekurangan kelemahan saya. Jadi kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Ilal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw. Subhanakallah wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin walhamdulillah.